وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak tadi Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun mengkaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lainnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan AJK Surau, yang kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mulakan dengan membaca kelebihan menuntut ilmu daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, iaitu ambilan dari kitab Lubabul Hadis karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Surat 16, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Artinya lebih kurang tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Artinya lebih kurang, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar kelebihan ilmu ini jadi manfaat untuk kita, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada huraian yang khusus ilmu fikih oleh Al-Haji yang Berwangi bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua, ke surat 29. Babul Qardi. Perkataan Al-Qardi yang digunakan dengan makna Al-Iqrad di sini asal maknanya pada lughah, pada bahasa, potong atau memotong. Maknanya pada syarak memilikkan sesuatu benda kepada seseorang dengan syarat dikembalikan balik seumpamanya. Jadi seolah-olah piutang itu memotong sebahagian daripada hartanya untuk diberi kepada yang berhutang. Maksudnya di sini ialah memberi hutang kepada orang, sama ada hutang duit atau hutang barang. Dalam bahasa Melayu biasanya hutang itu digunakan pada duit atau wang, dan pada barang disebut pinjam. Ala kulli hal, atas tiap-tiap keadaan, kedua-duanya masuk dalam bab ini. Hutang pun dipanggil qardu atau qardun, pinjam pun qardun juga. Kalau duit atau wang, pinjamlah. Kalau barang, pinjam, maksudnya hutang. Kalau duit atau wang, hutang. Kalau barang bagi pinjam, sama al-qardu juga. Dipotong harta kita untuk orang lain, nanti dikembalikan semula seperti mana harta itu pada asalnya. Kalau duit RM10 dipulangkan RM10. Kalau barang dipinjamkan beza 1.0, dikembalikan beza 1.0. Tak jadi
beza apa nama 1.3 itu dah lebih lah. Memberi hutang atau dengan ibarah yang lain, keterangan yang lain. Ibarah tu keterangan yang lain. Pinjamkan orang duit atau barang itu hukumnya sunat. Satu, nota kakinya di dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, man naffasa ala akhihi karbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu karbatan min kurabi yaumil qiyamati wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Artinya lebih kurang, barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya daripada beberapa kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala lepaskan satu kesusahannya daripada beberapa kesusahan pada hari kiamat. Allah sentiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi dapat pahala. Apa saya dapat, Ustaz? Pinjam RM10, pulang RM10, dapat pahala. Tujuan meminjamkan orang ni untuk dapat pahala, bukan untuk dapat duit balik. Kalau tujuannya bukan untuk nak cari pahala, itu yang jadi bunga, itu yang jadi interest. Dah saya tak nak sebut banyak kali, nanti kan panjang perbahasan dia. Ya? Baik. Jadi tujuan nak pinjamkan orang tu asalnya nak dapat pahala sunat, nak dapat pertolongan Allah di akhirat. Jadi jangan sampai dijadikan perniagaan. Gitulah ceritanya. Boleh jadi dosa tak? Boleh jadi dosa ke tidak? Kalau dia jadi riba, ya dosa lah. Pinjam tu orang tak bayar, kita merungut. Oh, kita merungut, tak dosa, cumanya pahala tu kurang lah. Pahala tu kurang. Tapi apa nama ni, merungut tu apa nama ni, tengoklah jenis merungut macam mana. Kalau tak redha, apa nama ni, hilanglah pahalanya kan. Maksudnya pahala sunat tu terdapatlah tolongan. Tapi kalau nak minta hak kita balik, itu memang hak kita lah. Sebab benda tu kita punya. Zaman sekarang dah memang jadi lumrah dah, macam cerita biasa dah. Orang yang bagi hutang tu nak minta hutang balik, dah jadi malu, segan pula. Yang peminjam ni, yang penghutang ni muka tak malu kan, buat macam tak bersalah, muka tak bersalah. Tapi yang peminjam atau orang yang berhutang ni, dia kalau tak bayar hutang berdosa besar. Hutang dengan manusia. Lagi besar dosanya kalau dia bersedekah. Hutang tak bayar, sedekah banyak, lagi dosa besar. Tak bayar Ustaz, sedekah kan sunat. Ya, sedekah tu sunat selagi kita bayar hutang. Dia formula dia macam qada sembahyang. Dia sepadan tu, dia punya formula tu. Hutang, apa beza sembahyang fardu? Kalau ditinggalkan tanpa uzur syarak, tanpa apa nama ni, sebab yang munasabah, sebab yang diterima oleh syarak, sembahyang wajib diqada, sembahyang fardu. Kalau tak diqada, itu dikira hutang dengan Allah Ta'ala. Kalau tak dibayar hutang sembahyang fardu, malah sembahyang sunat orangnya, maka berdosa besar. Kenapa? Sembahyang sunat tu hukumnya pun, namanya pun sembahyang sunat, hukumnya sunat. Sembahyang fardu kifayah pun haram. Apa contoh sembahyang fardu kifayah? Sembahyang jenazah. Orang Melayu sebut jenazah, bahasa Arab jenazah atau janazah. Sembahyang janazah. Habis ni mak saya Ustaz. Itulah.
Kalau mak tu boleh bercakap, maruah mak tu boleh bercakap, itulah nak kau mak pesan kodok semayang, tak kodok. Ni kau nak semayangkan mak macam mana ni? Saya nak cari ustaz lain. Cari ustaz lain. Tak kisah cari ustaz lain. Dalam kitab mazhab Syafi'i, haram sembahyang sunat dan haram sembahyang fardu kifayah. Contohnya sembahyang jenazah jika ada sembahyang fardu yang belum diqada. Itu dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin litafaqquh fi amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tak Melayu ke Arab Ustaz? Tak Melayu. Itu tak Melayu. Kitab Melayu tapi ambilannya daripada Tuhfah dan Nihayah. Tuhfah Nihayah kitab Melayu, Arab Ustaz? Arab lah. Yang tahu kitab Melayu, kitab Arab ni orang belajar juga. Baik. Jadi gitu juga. Habis macam mana cara? Tak ada cara Ustaz? Ada caranya. Mazhab kita Syafi'i haram lah. Tapi mazhab lain ada. Saya lupa mazhab apa. Nanti kena tengok fiqh ala mazhabil arba'ah. Orang yang ada sembahyang fardu yang belum diqada, dia nak sembahyang sunat, dia nak sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah, boleh dengan syarat dia qada, kemudian dia sembahyanglah sunat atau dia sembahyanglah fardu kifayah tadi, sembahyang jenazah. Maknanya kena sembahyang qada juga. Maknanya tak perlu habiskan semua, qada satu sembahyang, kemudian sembahyang sunat. Qada satu sembahyang, kemudian sembahyang jenazah tu tadi. Orang Jawa kata bareng-barengan lah. Bersamaan lah. Jadi dua-dua dibuat. Jadi kalau dikiaskan bab hutang ni, tak bayar hutang, hutang tu wajib, bersedekah. Mazhab kita Syafi'i haram, dosa. Tapi kalau nak juga bersedekah, sian Ustaz, budak ni kan, budak ni kena influenza A contoh kan, bayi lagi, baby, mak bapaknya tak buatkan insurans, jadi kos perawatan tu mahal kan. Sian Ustaz, saya je orang kaya yang diharapkan dia, tapi saya pula ada hutang. Orang kaya tak ada hutang. Macam mana cerita tak tahulah. Bak kata Kasim Baba, orang kaya pun kadang-kadang sesak lah. Contoh jadi macam mana Ustaz? Jadi kita terpaksa lah taklid atau ikut mazhab lain, iaitu boleh bersedekah dengan syarat hutang pun bayar. Pun kena bayar juga. Maksudnya dua-dua kena, walaupun tak disettlekan, tak diselesaikan, tapi bayar. Bayar sikit lah. Bayar sikit, sedekah sikit. Baik. Itu hukum. Zaman sekarang orang tak kisah sangat hukum. Yang berhutang buat muka selamba je, tebal muka dia, tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Kan? Baik. Saya sendiri pernah hutang dengan orang kan. Malu betul. Nak tengok muka pun malu jumpa. Kan? Jangan malu je, bayarlah. Malu-malu tak guna je, tak bayar. Alah, saya tak nak bayar. Apa jadi kalau saya tak nak bayar? Nanti kita orang Islam percaya hidup kat dunia ni sementara, akhirat kekal abadi. Ke akhirat nanti bayar dekat akhirat, dia tuntut. Tapi dekat akhirat dia dah tak minta duit. Dekat akhirat dah tak guna duit. Habis dia minta emas. Emas pun dah tak guna. Kata emas dia kebal. Ya, itu kat dunia. Ekonomi runtuh je dah, emas harga dia kebal. Ya, kat dunia. Itu pun ada orang nak emas. Orang tak nak emas, tak guna juga kan. Dekat akhirat amalan. Hutang tu dia minta bayar balik dengan amalan.
Tak macam mana kiranya tak tahulah, RM1 satu pahala ke, barangkali lah, mungkin kan, saya tak jumpa lagi keterangan kitabnya. Hutangnya berapa? Contoh RM10,000, mungkin RM10,000 pahala. Kalau ada RM10,000 pahala tak cukup RM1,000 pahala, ada berapa? RM1,000 je. Dah RM9,000 pahala lagi, macam mana nak cari? Tak apa, tak kisah. Oh, tak kisah. Tak kisah tu bukan tak kisah habis itu. Aku ni banyak dosa, dia kata. Kau ambil RM9,000 dosa aku. Dah. Allah. Ini cerita bukan cerita dongeng, cerita betul. Dia bukan cerita dongeng, bukan cerita halua telinga, tidak. Baik, jadi yang bagusnya tak berhutang, tapi kalau terdesak hutang, bayarlah. Sikit-sikit pun tak apa. Ikut kemampuan. Baik, sambung. Jadi asalnya memberi hutang atau dengan ibarah lainnya pinjamkan orang duit atau barang itu hukumnya sunat, nak dapat pahala pertolongan Allah Ta'ala di akhirat. Kerana amalan itu menolong atau meringankan kesusahan dan deritaan orang. Hukum sunat itu sekira-kira orang yang hendak berhutang itu belum sampai kesusahan ke tahap terpaksa, sangat berhajat. Jika demikian adanya sampai ke tahap terpaksa, sangat berhajat, wajib diberi hutang. Jadi wajib. Tolonglah ni, kalau saya tak ada duit ni saya mati, contoh kan, minta duit untuk makan contohnya lah. Kalau dia berlakon je Ustaz, dia tu matpad tu, apa nama ni, dia nak beli lain di dadah je, bukannya nak beli makanan. Kita tak boleh sangka buruk lah, kecuali memang orang kenal. Kecuali memang orang kenal. Kita tak kenal, jangan tuduh. Tengok lusuh je badan, kurus je badan, kita tuduh dia orang apa nama ni, penagih. Tak boleh tuduh-tuduh. Barangkali memang dia kurus sebab tak makan. Asal kurus dia penagih, asal kurus penagih. Tak semestinya kurus penagih. Ataupun dia makan tapi metabolisme dia tinggi sangat. Baik. Tapi kalau sampai ke tahap sangat berhajat, wajib diberi hutang. Sebaliknya pula, haram dihutangkan orang yang tidak terpaksa jika diketahui tiada harapan dapat balik hutang itu. Sebaliknya pula, haram, bukan makruh. Ini kena highlight Ustaz. Ya. Haram dihutangkan orang yang tidak terpaksa. Dia tak terpaksa, dia tak susah, saja-saja. Jika diketahui tiada harapan dapat balik hutang itu. Orang dah banyak cakap, ini jangan, ni hati-hati ni. Kau dulukan sampai kiamat, tak ada di kemudian kan. Memang dulu aja, kemudiannya tak ada. Kalau dah ada orang cakap macam itu, bukan makruh, haram hukumnya. Aku, kalau kau ni haram aku bagi. Kitab mana? Kitab mana pula? Kalau ada maklumat lah. Kalau tak ada maklumat tu, taklah jatuh haram. Demikian juga jika diketahui atau disangka, zon ni 70% kuat sangka, digunakan hutang itu kerana maksiat, kerana dosa. Saya pernah ditanya satu orang jemaah perempuan. Dia ada seorang bapa dia ini kaki perempuan. Jadi jemaah ni tanya, Ustaz, saya ni tiap-tiap bulan bagi bapak saya berapa ratus, sekian-sekian, ratus ke ribu gitulah. Mula-mula saya tak perasan, lama-lama saya dapat tahu dia gunakan untuk ni Ustaz. Apa nama ni, untuk dosa lah, benda dosa. Macam mana Ustaz? Kalau macam tu haram bagi. Pasal apa? Kita dah tahu. Itu demikian juga jika diketahui atau disangka zon digunakan hutang itu kerana maksiat. Itu bagi hutang tu. Apa lagi kalau bagi-bagi biasa. Hutang aja haram. Hutang tu minta kembali balik. Ini bagi. Itu kalau kita kuat sangka zon. Kerana maksiat, kerana dosa. Maksiat tu segala jenis dosa lah.
bukan sahaja berzina. Maksiat tu acam perkataan bahasa Arab, maknanya dosa, segala jenis dosa. Baik, walau macam mana pun pada orang yang terpaksa, yang tiada harapan dapat balik, itu hukumnya harus dihutangkan. Boleh tu boleh. Terpaksa yang tiada harapan dapat balik itu hukumnya harus dihutangkan. Tadi yang ceritanya haram tu kalau tidak terpaksa. Tidak terpaksa dan tiada harapan dapat balik. Kalau dia terpaksa, tapi memang kita tahu ni memang tak dapat balik ni, tapi dia terpaksa, harus, boleh. Hasillah benih hutang itu dengan ijab dan qabul, seperti berkata piutang, aqradtuka hadza. Ini bahasa Arabnya lah. Artinya, saya hutangkan kepada anda benda ini, RM100 ini atau 10 kilo beras ini, dengan anda kembalikan balik kepada saya seumpamanya, sama, atau gantinya sama kadar lah. Atau katanya malaktukahu, artinya saya milikkan anda benda ini dengan anda kembalikan balik seumpamanya. Atau katanya khudhu bimithlihi, artinya ambillah ini dan balikkan gantinya. Jawab oleh yang berhutang, aqradtuhu, artinya dengan wang itu atau dengan barang itu telah terhutanglah saya. Atau katanya qabiltu qardahu, artinya saya terimalah wang itu atau barang itu sebagai hutang. Berkata setengah ulama, dalam masalah hutang ini tiada disyaratkan ijab dan qabul. Setengah ulama kata tak payah, kerana kias atas masalah jual mu'atah. Jual mu'atah yang tak ada ijab qabul, senyap. Biasa orang pun tak ada, aku pinjamkan kau RM10,000, tak ada biasa. Biasanya dia tengok ni. Doktor tak sabar-sabar nak pinjamkan duit ni. Sabar. Baik, lepas ni siap sedialah doktor ya. Amal pinjam ni kan. Disyaratkan piutang itu hendaklah ia orang yang layak mengurus atau menggunakan hartanya dengan tidak kena tegah, yakni tidak bankruptsi, dan dengan kehendaknya, tiada dipaksa oleh siapa-siapa. Piutang ni orang yang nak bagi hutang tu lah, orang yang ada duit tu. Barang yang dihutangkan itu syaratnya ialah tiap-tiap barang yang sah dibuat jual salam, jual tempah. Manakala barang yang tiada boleh dibuat jual salam tidak harus dihutangkan, kerana barang yang tak tentu sifatnya atau yang jarang adanya, tak dapat atau susah hendak memulangkan balik seumpamanya. Apabila telah diterima oleh yang berhutang barang atau wang itu, jadilah ia miliknya, yang mana diluluskan ia menggunakan dengan sekehendak hatinya. Tetapi ni sekehendak hati tu bukan sampai yang haram pun boleh, taklah, yang halal lah. Tetapi piutang ada hak boleh menarik balik jika tiada bergantung dengan hak yang lain. Maka jika ada bergantung dengan hak yang lain, seperti gadai, sudah digadainya, atau sudah dijadikan muqatab pada sahaya dan lain-lain, tiadalah piutang itu boleh menarik balik. Tak semua boleh tarik balik lah. Gadaian ataupun hamba tadi tu muqatab tak boleh tarik balik. Yang lain boleh. Wajib dibayar hutang itu mengikut seberapa banyak yang dipinjam. Jika pada barang yang ada umpamanya, hendaklah dibayar dengan seumpamanya. Dan jika barang yang ada nilainya, hendaklah dibayar dengan yang sama rupanya. Dan kata setengah ulama, dibayar dengan harga nilainya itu. Sekiranya yang berhutang itu membayar di negeri lain daripada tempat ia mengambil hutang, yakni di negeri lain dari negeri tempat ia meminjam, jika hendak memindahkan barang yang dipulang ke negeri itu kena belanja, hendaklah piutang menuntut harga mata wang negeri tempat pinjaman. Piutang yang punya harta lah,
menuntut harga mata wang negeri tempat pinjaman. Harus bagi piutang menggunakan faedah yang diberi oleh yang berhutang, seperti bayar balik dengan lebih pada bilangan atau pada sifatnya, seperti lebih molek daripada barang yang dipinjam, dengan tiada disyaratkan pada masa berakad waktu meminjam. Beza 1.0 ni awak pinjam mesti balik lagi berkilat daripada sekarang, tak boleh. Dia pulangkan balik tak masa akad tu, pinjam. Biasa je lah. Dia balik, berkilat, siap wax sebagai. Saya tak ada suruh wax. Tak apa ustaz. Ustaz punya pinjam. Kerana sabda Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Artinya lebih kurang orang yang baik-baik daripada kamu ialah orang yang lebih elok membayar hutang. Itu pujian daripada Rasulullah tu. Yang lebih baik. Tiada makruh ia menerima yang lebih itu, sama juga tiada makruh menerima hadiah daripada yang berhutang, sekalipun daripada jenis barang riba seperti emas dan lain-lain. Yang syaratnya dia tak syaratkan. Orang bagi lebih tak apa, dibenarkan. Yang sebenarnya piutang yang mempunyai harta menerima yang lebih itu dengan tiada berlafaz, malahan ia berlaku secara ikutan, iaitu sama macam hadiah sahaja. Sebaliknya, jika yang berhutang itu membayar dengan lebih dan mendakwa bahawa ia sangka itulah hutangnya yang sebenar, kenalah ia bersumpah. Lepas itu ia boleh minta balik apa yang lebih itu. Dia pulangkan, pinjam RM100, dia pulangkan RM200. Lepas tu dia datang balik, minta maaf ustaz. Pinjam ustaz, minta maaf ustaz, saya ingatkan hutang saya 200 dengan ustaz. Makna bukan awak yang saja bagi lebih. Tak, saya ingatkan hutang saya 200. Ya ke awak memang saja ni bersumpah? Bersumpah. Memang saya kena bersumpah. Saya bersumpah, saya ingat memang RM200 hutang saya dengan ustaz. Kenapa sampai lupa? Saya pinjam banyak orang. Dengan ustaz 100, yang ini 100, 10 orang saya pinjam. Dapat 1000. Dia lupa siapa yang dipinjam 100, siapa yang dipinjam 200. Agaknya lah. Tapi kalau kita percaya, tak apalah. Awak memang ingat 200 lah. Tak, sebenarnya memang awak 100 je. Itulah ustaz, saya bagi lebih. Pulangkanlah balik kalau percayalah. Tak percaya, suruh dia bersumpah. Adapun hutang dengan syarat dalam akad ada faedah untuk piutang, hukumnya akad itu fasad, rosak dan jadi riba, bagaimana telah dinyatakan dalam bab riba. Diulang baliklah. Setengah daripadanya, iaitu daripada riba, beri hutang dengan syarat sewa barangnya, iaitu barang piutang dengan sewa yang mahal, atau beli barangnya dengan harga yang mahal. Yang demikian itu haram dengan ijma' sepakat ulama jika disyaratkan dalam akad, dalam ijab kabul. Kalau tiada disyarat, hukumnya makruh di sisi mazhab kita Syafi'i dan haram di sisi mazhab yang lain. Mazhab kita makruh, mazhab lain haram. Harus dilakukan hutang dengan syarat ada gadai, boleh. Harus tu boleh, tak mesti. Atau ada orang penjamin, atau ada saksi, harus saja, tak wajib. Inilah yang banyak berlaku pada masa sekarang. Tapi lebih baik adalah kan, hutang saya nak bila nak bayar? Mana ada saya hutang awak? Dah payah. Dah payah. Itu kita bersumpah pun dia tak ni. Jadi
Kalau zaman sekarang hitam putih pun nak kena ada itulah, apa nama tu. Kalau setakat hitam putih pun antara kita je, antara piutang dengan yang berhutang pun macam tak valid. Dia kalau nak kait dengan mahkamah kena ada cop, apa nama dia tu, Suruhjaya sumpah lembaga hasil. Saya jumpa tak cukup tak cukup. Nampak orang bank cakap kena ada lembaga hasil RM10 kan. Lawyer agreement. Lawyer agreement mahal sikit lah. Kalau lembaga hasil RM10 kan. Pilih lah yang mana. Tapi dua-dua boleh bawa mahkamah lah. Dua mahkamah. Suruhjaya sumpah tak valid suruhjaya sumpah tak valid. Jadi siapa yang suruhjaya sumpah tu kenalah hukum pasal apa? Itu kalau untuk hukum kat dunia lah kan. Tapi kalau kita tak apalah ustaz, nanti saya tuntut ke akhirat, ya silakan. Tak ada saksi kan, redha kan. Surat 100 redha lah. Cuba 10,000. Cuba 10,000, 100,000. Ya tak? Redha tu 100 ke bawah. Kalau apa nama main ribu-ribu, nanti hati kita yang sakit, hati kita yang rosak kan. Adik-beradik pun boleh bergaduh. Adik-beradik gaduh. Biasa yang adik-beradik yang tak ada pakai apa nama ni, hitam putih ni kan. Kawan saya ada, saya tengah susah nak pinjam. Kawan, tapi kawan tak kira. Tak kira lah kawan ke tak kawan ke. Dia bekas manager bank. Sebut nama kenal pula nanti. Dia bukan bekas, masa tu dia masih lagi manager tak silap. Kawan tak kawan, dia buka apa nama ni, bank punya ni, apa nama, statement. Mudah lah, maknanya boleh lah pinjam kan, mudah. Tapi statement bank, maknanya kalau bukan statement bank, maknanya apa, pinjaman loan tu loan daripada bank. Dia luluskan, tapi maknanya bank lah boleh bawa ke mahkamah lah kan. Tapi dia tak ambil bunga lah, manager. Boleh. Loan masuk bank, sap nampak. Dia dah transfer, tapi sekali dengan dia punya apa nama ni keterangan bank. Kau kawan tak kawan. Ustaz tak ustaz. Baik. Siapa dah banyak berlaku kan, hutang tak bayar. Kita ni taklah jadi macam Along kan. Nak siap potong tangan, nak simbah apa cat bagai. Jadi sebelum hati kita rosak kan, apa nama ni, hubungan rosak, jadi lebih bagus ada saksi, ataupun kalau saksi pun tak cukup, hitam putih lah. Demikianlah sedutan daripada kitab I'anatul Talibin juzuk 3 muka surat 53. Nampak? Ni kitab Melayu tapi ambilan daripada kitab Arab ni. I'anatul Talibin kitab Arab. Kalau kat madrasah pondok panggil i'anah, kitab besar mazhab Syafi'i. Syukur kita dapat menadah, dapat apa nama ni, mengambil sedikit setitik ilmu daripada kitab-kitab pondok, walaupun kita tak masuk pondok. Ya Allah ya Rabbi Karim. Belajar kat pondok ni tuan-tuan, tak ada tahu-tahu ni, tak ada. Terus terang cakap kan. Gitu duduk kuliah ni yang tahu-tahu tu pun tengok umur ustaz je lah. Kalau umur ustaznya walaupun adalah tahu. Kalau tak serius saja kan. Kat pondok, pesantren, madrasah mana ada tahu-tahu. Sekolah tu ada lagi tahu cikgu-cikgunya kan. Satu, belanjalah. Yang kedua, dia serius, belajarnya tu serius. Yang ketiga, belajarnya kena bahasa Arab. Nak belajar Arabnya tu ya Allah ya Rabbi. Yes. Tapi hukumnya kita jalan orang guna kita. Kata kita tak bagi walaupun dia kata susah, dia terdesak bagi nanti. Okey, itu tadilah. Harus sahaja tu, harus sahaja. Itu kan? Patah balik sebelah ni kan. Ni surat 30 tadi.
Walau macam mana pun pada orang yang terpaksa, yang tiada harapan dapat balik, maknanya orang terpaksa tu maknanya sangat berhajat lah. Tapi kita tahu tiada harapan dapat balik, hukumnya harus saja, tak wajib. Yang wajib tadi tu yang mana? Orang yang hendak berhutang itu belum sampai kesusahan. Jika demikian itu dah sampai tahap terpaksa sangat berhajat, wajib beri hutang. Itu kalau kita tak tahu yang dia tu tak ada harapan nak bagi balik. Kalau orang dah cakap gini, betul ni tak payah, betul payahlah. Ya? Ada harapan bagi balik, wajiblah kita tolong. Kalau dah hukumnya wajib, kita tak tolong, dosa lah. Yang kita nak bagi tu, dia terasa susah, kalau kita tak bagi pun tak ada masalah. Kalau dia memang terdesak, dosa lah, kita tak bagi. Jangan bagi lah. Kena cari balik lah orangnya. Kalau dia semua bagi 100, ya? tak perlu Dia tak sebut lah apa nama berapa kan, tapi maknanya berapa yang sekira-kira kita apa nama ni, anggarkan dia boleh lepas daripada kesusahan dia itulah. Contohnya kalau kesusahan yang kita boleh faham, makan lah kan. Contoh tak makan kan, 100 tu dah cukup lah tu untuk makan. Nak makan apa lebih 100 kan. Kalau apa nak boleh juga. Kalau kita orang punya juga kadang-kadang biasanya dia punya banyak. Kalau meniaga ke apa tu, tengok tahap terdesaknya tu macam mana. Sangat berhajatnya tu kan. Kalau untuk meniaga, dia boleh buat pinjaman apa nama ni dengan bank kan. Ataupun buat loan lah, loan peribadi kan, personal loan. Sangat berhajat tu nak kena semak balik kitab sampai tahap mana yang sangat berhajat. Kalau pada saya, buat makan lah kan, sampai tahap nak mati kan. Kalau berniaga, maknanya kalau dia tak dapat berniaga, dia boleh kerja dengan orang. Wah, ustaz punya tak nak nolong. Bukan, mana nak cerita. Tahap terpaksanya tu kan. Dalam kitab tak diterangkan panjang sangat. Jadi apa nama, kena semak jugalah kitab-kitab yang lebih detail kan. Jadi kalau apa nama ni, yang kita nampak zahir tu sangat berhajat tu sampai tahap tak makan lah. Nak keluar jalan Allah Ta'ala. Oh, itu tak keluar jalan Allah Ta'ala kalau masih boleh hidup, itu bukan terpaksa tu. Belum masuk terpaksa. Ayah azan isyak dulu, nanti sambung sikit.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على Baik, saya tengok dalam apa nama ni Matlabul Badrun pun tak dibahaskan panjang tahap terpaksa ni. Baik. Jadi memang betul-betul terpaksa lah, sangat berhajat Ya saya. Dia memang terpaksa, tapi dia mempunyai adik-beradik atau bapa tu kali. Boleh kita bantu. Kalau tak boleh jawab, sekarang baru. Panjang juga buat pinjam. Betul juga kan. Siapa orang yang jadi wajib tu beri pinjam tu? Yang mula-mula sekali wajib siapa? Baik. Kitab tak disebutkan lah, pendek ni kan. Cumanya kalau dari segi turutan siapa yang wajib bagi pinjam tu, saya tak pasti. Nanti kena semak balik kitab. Saya nak bagi tu, bapak dia memang tak ada, anak kali. Ya, harta anak patutnya harta bapak dia. Oh, bapak dengan anak. Bapak dengan anak, adik-beradik. Yalah, ahli keluarga lah kan. Itu dah bukan masuk bab hutang lagi lah. Bab apa nama ni? Nafkah ke? Tapi kena tengok jugalah, maksudnya kenapa sampai tak pinjam? Tak dapat kerja ke macam mana? Kan? Maksudnya kenapa tak pinjam? Tengok dia punya sebab pinjam. Bankrupt. Kalau bankrupt, dia cuma tak boleh loan bank, tapi dia boleh kerja. Lala ustaz dah memang tak nak tolong, cakap je lah. Bukan. Sebab-sebab nak berhutang tu kan, bukan senang-senang. Wow, saya ni susah ustaz, ustaz dah wajib tolong saya dah termasuk dalam terdesak tu, terpaksa tu, sangat berhajat. Kena tengok sebabnya. Apa masalah awak sebenarnya, tanya kan. Saya gini. Contoh memang dia betul sangat berhajat, maka wajiblah. Tapi kalau ada hak kita sebagai yang mempunyai harta tu, ada haklah bertanya. Bukan mudah-mudahlah
dihukumkan wajib beri hutang. Kan? Urutan kewajipan. Urutan kewajipan. Kalau urutan kewajipan pula Bukan sebab keburuan hidup untuk keperluan hidup. Tapi kalau untuk keperluan hidup boleh di soal siasat lagi lah, maksudnya macam tadi contoh bapa, kalau bapa tu dah memang, kalau bapaknya sangat berhajat, terpaksa dia dah tak boleh kerja ataupun ada sakit, itu dah jadi nafkah lah. Anak tu menanggung, dah bukan hutang lagi. maksudnya peminjam tu akan rasa makanan ke sakit ke yang wajib besar. Kalau contohnya berarti tertarik kan kita nak bagi hidup. Bukan senang-senang lah hukum wajib kita wajib menghutangkan ke orang tu. Ini bicara orang yang mempunyai harta. Orang yang punya harta. Kalau bicara orang yang memerlukan duit tu, dapat hukum wajib dihutang tu memang dia pegang tu. Tapi ada detailnya atau perinciannya tu yang jadi wajib diberi hutang. Kalau macam tadi bapa, contoh bapaknya yang sakit atau dah tua tak dapat nak bekerja, anak lah, itu bukan hutang lagi. Apa pula nak bagi hutang kat bapak bila pula bapaknya nak bayar hutang, kan? Yang ada masuk nafkah, nak menanggung bapak tu. Kalau si anak pula nak minta hutang dengan bapak kaya contohnya, anak tu kalaulah dia ada sakit contohnya, tak dapat nak bekerja, tu lain ceritalah, tu kira terpaksa lah, tu sangat berhajat. Tapi kalau sihat, dia tak boleh ambil hukum tu wajib beri hutang. Sebab dia boleh bekerja, boleh cari rezeki. Kalau contoh pula yang tadi bankrupt, bankrupt ni hukum kalau bank, maksud bankrupt kat situ paling teruk, dia tak boleh buat loan. Saya hampir bankrupt, jadi saya pernah masuk AKPK. Jadi diterangkan tentang muflis tu. Bankrupt ni kira okey lagi. Muflis ni dah masuk AKPK, pernah kursus pula ni, kuliah. Muflis ni namanya muflis lah, macam apa harta kena tarik, memang kena tarik. Tapi paling teruk, dia tak boleh buat loan. Rumah ni, kalau ada rumah, kalau harta rumah, kereta semua kena tarik lah. Tapi dia masih boleh bekerja. Bukan orang muflis tak boleh kerja, boleh kerja. Urusan dengan bank tak boleh, itu sahaja. Jadi boleh berurusan yang selain bank. Boleh urusan selain bank. Kan? Cumanya saya nak tambah sikit lah, ni nasihat, tak ada kaitan dengan hukum agama lah. Saya sendiri pernah ada 2 biji rumah. Nasihat AKPK, lelong. Daripada jual, lelong. Siapa? Lelong ni antara dua lah. Kalau lelongnya rendah, kita masih hutang lagi dengan bank, tapi sikit lah. Kalau harganya tinggi, malah kita dapat untung sikit. Itu antara dua lah lelong. Selamat. Saya dipanggil ejen. Orang ada ejen broker lah, ejen rumah. Jual. Saya termakan cakap ejen. Habis. Menipu apa? Dia kata tak payah bayar apa-apa. Rupanya bukan tak bayar apa-apa. Masa transaksi, masa tanda tangan, sign apa semua tu, jual tu, tak ada apa-apa. Rupanya dia dulukan duit dia. Dah settle semua, nama dah tukar. Ni saya dulukan duit saya 8,000. Bayar Sabar je lah. Itulah, tak dengar nasihat KPK. Fikirlah sendiri kan. Itu nasihat lah. Jadi habis dia bayar ustaz, masih dalam, dia tak nak kita bayar sikit-sikit. Ada orang lain tu, saya terpaksa hutang juga.
harga sama 8,000 juga, saya bayar sikit-sikit 100 tu. Berapa tahun habis dah selesai. Ada rezeki saya bayar lebih, habis selesai. Dia tak nak, dia nak paling kurang 500 sebulan tu, nak makan apa woi. Kita ni gaji bukannya besar sangat. Dia nak 500 sebulan, sikit-sikit dia tak nak. Memang tak terbayar-bayar lagi kan. Masih mengumpul lagi lah, tunggu gajinya naik sampai tahap boleh bayar dia 500 sebulan. Baik. Jadi mudah-mudahan terjawablah soalan-soalan tadi. Tentang hutang dan juga pemiutang dan orang yang berhutang. Jadi kalau kita orang yang berhutang, wajib kita bayar, haram kita bersedekah dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab lain boleh bersedekah tapi hutang tetap kena bayar juga sedikit-sedikit. Maknanya kalau mazhab kita Syafi'i kena langsaikan habis hutang baru baru bersedekah. Tetapi ada keringanan pada mazhab lain. Bolehlah untuk kita berpegang pada mazhab lain kalau nak bersedekah, tetapi hutang wajib juga bayar. Sedikit-sedikitlah. Kiasnya tu macam sembahyang fardu yang ditinggalkan tanpa uzur. Wajib kita qada kesemuanya sekali, barulah boleh sembahyang sunat atau sembahyang fardu kifayah. Contohnya sembahyang janazah. Itu mazhab kita Syafi'i. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin kitab Melayu, ambilan daripada Tuhfah dan Nihayah kitab Arab. Sebab banyak pertikaian ni. Bukan orang biasa-biasa yang pertikaikan. Tak wajib qada ni. Sembahyang fardu wajib qada, hutang dengan Allah Taala. Tapi mazhab selain Syafi'i ada keringanan, boleh sembahyang sunat tapi syarat kena sembahyang qada juga. Maknanya seimbang. Walaupun belum habis sembahyang qada semua sekali, qada sedikit, qada satu sembahyang, sembahyang sunat. Ataupun qada satu sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah tadi. Jadi cukuplah kadar tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.